Hmm. Dah mula? Boleh mula? Okey, dah. Sekejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Boleh mula ke sekarang? Ke nak buka video dulu Ustaz? Buka video tu. Okey, video kejap Tak boleh slideshow ke? Hmm. Oh, tak boleh. Tu boleh tadi? Oh, tak boleh on. Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni kita macam dijanjikanlah untuk adakan kita punya kursus umrah secara online dekat page Tiram Travel Manjung. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey Ustaz, rasanya boleh mula dah kot. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada yang sedang online dan akan melihat online ini, insya-Allah sama-sama kita akan belajar sedikit berkaitan dengan kursus umrah. Jadi insya-Allah saya akan bercerita tentang berkaitan dengan hukum hakam, situasi yang berada di tanah haram. Jadi sebelum mula-mulakan apa, saya pesan dulu ya, kalau apa-apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Kalau ada yang tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, itu datang kelemahan daripada ustaz yang biasalah. Jadi insya-Allah ya. Jadi saya terus kepada slide yang pertama, iaitu yang ni live pun dia gerak sekali ke? Tak ada. Slide yang pertama. Slide ni dia bergerak ke tak? Baik, yang ini tak ada apa. Yang ini cuma berat. Yang ini cuma dia cerita tentang lokasi lah, bagi orang yang patah balik. Ya, kalau yang namanya pun yang Tiram, biasanya kita akan dapat di Sofwah lah. Siapa yang pergi dengan Tiram, Sofwah ni dekat. Sepanjang saya menjadi mupawif Tiram, lebih kurang dalam 50 meter sahaja. Dekat sangatlah. Dan kalau orang yang sakit pun, jemaah yang pergi dengan saya pun, mereka boleh turun dan berjamaah. Ada satu orang haji tu dia gaut, dia turun berjamaah. Kenapa? Dekat sangat. Jadi insya-Allah lah, ini namanya pun Tiram ni antara tempat yang strategik lah dia dapat Sofwah, insya-Allah ya. Baik, yang seterusnya, page yang seterusnya. Yang ni pun tak ada apa-apa. Lajukan. Boleh terus. Lagi. Tak ada apa-apa, ini cuma cerita lokasi saja. Ini pemandangan. Ini pun tak ada apa-apa. Ini pintu Raja Abdul Aziz dan sebagainya. Yang ini pintu masuk daripada untuk kita mataf. Namanya pun untuk kita menunaikan umrah. Untuk menunaikan tawaf. Seterusnya. Boleh slide yang seterusnya.
Tak boleh ke niat? Kejap Ustaz, rasanya macam line. Boleh, tapi dia jadi stuck sekejap. Oh ya. Yeah. Okey. Tak apalah yang belakang-belakang tadi tuan-tuan dia cuma cerita lokasi saja. Pintu Raja Abdul Aziz. Yang ini tuan-tuan pergi tuan-tuan akan tahu lah. Pintu Raja Fahad, pintu Ajiat dan sebagainya. Tetapi yang penting kita masuk hari ini iaitu talbiyah. Talbiyah ni macam mana saya sebut? Ini di antara perkara sunnah apabila kita start saja kita berniat untuk namanya pun berniat ihram, maka disunnahkan kita bertalbiyah. Apa dia guys? Saya baca dengan elok ya. Trouble connection. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, ini sunnah ya. Saya ulang sekali lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saya ulang sekali lagi lah. Ya, dengar. Sebabnya kalau boleh dengar elok-elok dan sebut elok-elok lah. Kerana bertalbiyah, beribadah kita menggunakan bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab, maka kita kena sebut betul-betul. Ya. Kalau ada setengah orang tu macam ada yang pernah saya jumpa, dia memang tak boleh sebut Allah. Ya. Labbaikallahumma, yang itu dimaafkanlah. Ya, tapi kalau kita yang memang berlatih dekat masjid baca Quran, kita kena sebut elok-elok. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan sahabat Nabi SAW dalam satu riwayat yang sahih, saya lupa dalam hadis yang mana, apabila start mereka daripada Madinah iaitu di Bir Ali, mereka bertalbiyah sebanyak-banyak mungkin. Sehingga kan dalam riwayat sebut apabila mereka sampai sahaja di Mekah, suara mereka telah pun habis. Maksudnya sunnah yang sangat-sangat dituntutlah, iaitu apabila kita bertalbiyah, apabila sewaktu kita dalam daripada namanya pun niat ihram untuk sampai ke Kaabah, ya, Masjidil Haram. Ya. Kemudian seterusnya iaitu pengertian umrah. Pengertian umrah itu dari segi bahasa, tolong tutup. Pengertian umrah dari segi bahasa maksudnya ziarah. Umrah dari segi bahasa. Jadi kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia ada dari segi bahasa dan dari segi istilah. Bahasa ni macam ni halah. Contohnya macam kedai kopi. Dari segi bahasa, kedai yang jual kopi je lah. Tapi dari segi istilah, orang Melayu contohnya, kedai kopi adalah kedai yang menjual makanan. Tapi nama je kopi, tapi semua ada. Macam itulah. Dari segi bahasa, umrah ni maksudnya ziarah, melawat, melancong. Itu maksudnya, awak nak pergi mana? Saya nak umrah contohnya ke Kedah. Tapi sekarang janganlah, pasal ada COVID-19. Ya. Dari istilah syarak pula, umrah ini iaitu mengunjungi Baitullahil Haram. Baitullah ini hanya ada satu je, iaitu Kaabah. Mengerjakan ibadah umrah dengan niat dan syarat-syarat yang diizinkan syarak. Maksudnya syarat itu memang ada di dalam niat dan syarat-syarat yang memang ada di dalam nas. Maksudnya kita ibadah ni kita mesti kena ikut Nabi SAW sebiji. Sebagaimana Nabi SAW ajar. Jadi kalau kita tawaf tu dalam hadis kata 7 lah, jangan kita tambah 8 pula, ya. Maksudnya dengan cara yang tertentu, dengan kaifiat yang tertentu, dengan bacaan yang tertentu yang memang datang daripada Nabi SAW.
Boleh ya? Okay, next terus. Pengertian umrah pula, umrah ni maksudnya seumpama haji yang kecil. Sebab itu dalam Quran kata al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihi macam mana? Wal hajja wal umrata lillah. Al-hajja wal umrata lillah. Kerana haji dan umrah ni dia sekali. Sebab itu ada sebahagian ulama-ulama Azhar dia kata, kalau seseorang tu memang dia tak mampu nak pergi haji, kadang-kadang sebab faktor kewangan, kadang-kadang sebab faktor tak dapat kota dan sebagainya, maka wajib ke atas dia sekurang-kurangnya dia pergi umrah. Maksudnya sekurang-kurang dia pernahlah datang ke bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW sebut bumi paling afdal adalah bumi Makkah, ya. So dia umrah ni umrah sama seperti haji kecil lah. Cuma dia apa, dia tak ada wukuf di Arafah, ni haji lah. Kemudian dia tak ada bermalam di Muzdalifah dengan Mina. Kemudian dia tak ada melontar tu lah, ula, wusta dan kubra yang 3 kali tu. Yang tu memang tak ada lah. Itu maksud umrah, ya. Next terusnya. Baik hukum umrah pula. Tuan-tuan tengok dalam hadis yang dia tak ada riwayat mana, tapi an Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni salah seorang penulis wahyu lah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajj wal umrah, haji dan umrah adalah faridatan, 2 fardu. La yadurruka bi ayyihima badat, yang mana diwajibkan ke atas kamu setelah kamu mengerjakan mana satu lebih dahulu. Maksudnya haji dan umrah ini adalah wajib, faridatan. Ya, faridatan. Kalau nak buat haji pun kena ada umrah, nak buat umrah pun kena umrah lah. Maka muslim mesti dia menunaikan haji dan juga umrah. Wajib ke atas dia. Baik, next terusnya. Baik. Ini sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang ini biasa dah. Ya. Kalau adalah hadis-hadis lain pun tentang cerita tentang pengampunan dosa. Cuma ibadah yang paling besar dalam Islam adalah haji. Selepas daripada haji adalah umrah, kerana dia memerlukan tenaga, dia memerlukan keuangan. Baik ya. Tengok sabda Nabi SAW, al-umratu ila al-umrah, daripada umrah ke umrah, kafaratun lima bainahuma, dia adalah penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jaza illa al-jannah, tidak adalah balasan melainkan syurga. Maksudnya apa dia? Umrah ke umrah. Sebenarnya dalam hadis lain pun, daripada semayang ke semayang, daripada Ramadan ke Ramadan dalam hadis yang lain, ya. Maksudnya apa? Kalau semayang ke semayang diampunkan dosa. Contohnya ada seorang sahabat Nabi, dia buat satu kesalahan. Dia kata, ya Rasulullah, fa'altu kulla syai' ila zina. Aku buat semua benda jahat melainkan zina. Dan Nabi ajak semayang. Habis semayang, Rasulullah, aku dah buat salah tadi. Dan ayat Quran kata, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu mengampunkan dosa. Jadi umrah ni, dalam waktu umrah tu, udahlah tuan-tuan, umrah, itu semayang pula tu, itu dapat melihat Kaabah pula tu, walaupun ada khilaf ulama tentang fadilat melihat Kaabah, tetapi ya secara nalurinya kalau tuan-tuan tengok Kaabah, hati akan tenang. So umrah ke umrah menghapuskan dosa. Dosa sini adalah dosa kecil lah. Tetapi bila tuan-tuan dah ada kat Mekah, tentulah tuan-tuan beruntung. Tempat yang paling afdal, yang mana tuan-tuan kalau berdoa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan akan diampunkan dosa. Yang mana tempatnya diturunnya padanya rahmah. Ya, baik. Next terusnya. Kemudian kelebihan umrah, ziarah, Allah mengampunkan dosa bagi orang menyerjak. Ini standard lah. Ya. Mana-mana ibadah, kata seorang ulama nama Al-Iz Abdul Salam. Ya, bila tuan-tuan buat satu benda, dia ibadah, dia berdasarkan masyaqqah, beratnya. Antara semayang 2 rakaat dengan menunaikan umrah, berat lagi menunaikan umrah, maka pahalanya lebih besar, masyaqqah. Tambah bila orang yang buat tu dalam keadaan sakit, dia buat tu orang lain semua mungkinlah dia sihat, macam saya sihat, kalau berjalan tawaf tu tak ada masalah. Ada satu orang haji pernah pergi dengan saya, kaki dia sakit, dia gaut. Maka dia kata, oh orang lain tawaf 7 kali senang je, aku tawaf 7 kali penat sangat. Saya kata dengan dia, Al-ulama Al-Iz Abdul Salam, Sultanul Ulama, bagi tahu,
kita ni berdasarkan masyaqqah. Haji ni dia apa, tuan haji ni dia tawaf 7 kali dalam keadaan sakit, maka pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang tawaf. Usah risau, Allah Ta'ala ni maha adil. Dia pun faham. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, itu Al-Aziz Abdul Salam. Dan salat di tanah suci 100,000 kali ganda. Ya, sebab itu apa kenamanya pun apa kenama Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad, apa Abdullah bin Abbas dia sebut di Mekah kalau kita beribadat 100 kali ganda. Maka sebab itu dia duduk di Taif, sebagian ulama kata. Kerana kalau pahalanya 100,000, kalau buat baik, dosanya juga 100,000. Sebagian ulama kata di tanah haram. Bukan dekat Mekah. Kalau dalam Kaabah tu adha'afan mudha'afah, diganda-gandakan lagi. Maksudnya orang yang semayang dalam tanah haram, pahalanya 100 kali ganda. Tapi kena ingat juga, kalau buat dosa pun 100 kali ganda. Sebab itu Abdullah bin Abbas, bila iman dia kuat, dia pergilah ke masuk ke tanah haram, dia beribadah sesungguh. Tapi kalau ada hari tu mood tak pernah elok, rasa macam nak merokok banyak sangat contohnya, maka dikeluar daripada tanah haram. Kerana bimbang gandaan dosanya pula ya. Okay, next. Kemudian seterusnya iaitu daripada Abi Darda, sahabat Nabi SAW, dia cerita solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda, ni semua orang tahu. Solat di Masjid Nabawi iaitu 1000 kali ganda, dan solat di Baitul Maqdis 500 kali ganda. Ya, ini semua orang tahu dan mesti kena kejar lah. Ya, okey, terus nextnya. Baik. Yang ini saya lupa nak padang sebenarnya. Sebenarnya hadis ni palsu. Saya tak apalah, saya pun terlupa nak padam. Sebabnya saya cek dekat dalam apa kenamanya pun dalam apa nama? Maktabah Syamilah, hadis tentang yang turun rahmat ini semuanya hadis dia palsu dan banyak ulama hukumnya. Jadi saya terlupa nak delete tadi. Tapi tak apalah. Tapi memang apa Mekah itu rahmat tempatnya, cuma yang cerita tentang turunnya apa 100 rahmat apa kenamanya pun 60 bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang yang semayang, 20 bagi orang yang memandang Kaabah. Yang ini hadisnya palsu. Saya terlupa nak padam, minta maaf kepada Tiram Manjung. Next terus, saya tersilap. Saya terlupa nak padam tadi. Hadis ni palsu minta maaf Next, boleh terus. Okey. Sebelum kita nak pergi Mekah, apa yang kita kena buat? Baik. Kita kena ada kewangan dulu. Kalau tak ada duit, tak boleh pergilah. Takkan nak pergi free, bankrupt lah company. Ya. Sebelum kita nak pergi, mesti kena ada duit dulu. Dan Imam Syafi'i pun bagi tahu, kalau kita nak menuntut ilmu pun kena ada duit. Kan ada dalam Imam Syafi'i bagi tahu, zakain wa hirusin wa ijtihadin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa irsyadin ustazin wa tulis zaman. Baik, Imam Syafi'i kata apa? Kalau nak belajar, pertama kena zakat, cerdik, hirsin, sungguh-sungguh, wajtihadin, apa kenama rajin, wa bulghatin, dan belanja. Kalau nak belajar pun kena ada duit, kalau nak pergi umrah mesti kena ada duit. Yang kedua, ilmu. Kalau tak ada ilmu, boleh jadi kita buat umrah tu tak sah. Naya aja. Ya, patutnya kita niat ihram dulu. Ini dia terus masuk Kaabah, dia tawaf pun melawan orang, pasal perintah lawan, tawaf lawan, dia kata senang sikit. Nak mudah. So benda macam ni tak betul. Mesti kena ada ilmu. Yang kedua, kekuatan diri tu nak, dan juga jiwa tu ada. Sebab saya pernah jumpa rakan mutawif saya, dia bagi tahu ada satu orang ni memang dia tak nak pergi. Dia kata dalam jalanan tu dia cerita lah, saya memang tak nak pergi Mekah pun, isteri saya yang paksa. Maka lepas tu Allah Ta'ala tak bagi dia pergi. Dan kawan saya cerita dia mati, lepas tu dia tak dapat pergi dah. Ya. So duit kena ada, ilmu kena ada, jiwa tu kena nak. Ya. Jangan kerana nak pergi ni tuan-tuan, kerana isteri paksa ke apa ke. Kita tak boleh macam tu. Memang kita kena pergi. Kerana di Mekah ni tempat yang penuh dengan barakah. Okay, next. Boleh ya? Okey, adab sebelum pergi ke Mekah. Pertama, ikhlas pada Allah Ta'ala. Kalau kita beribadah selain daripada Allah Ta'ala, itu syirik. Syirik khafi. Ya, mesti kena ibadah. Yang kedua, banyak beristighfar. Ya. Ya, sebab itu Al-Imam Ibn Kathir dia kata apa?
sebelum kita nak pergi niat berihram tu, kan kita nak pergi ke tempat ke namanya pun ihram tu, sebelum kita nak bermiqat, apa yang perlu buat, kita beristighfar sebanyak mungkin. Itu Al-Imam Ibn Kathir. Maksudnya kalau tuan-tuan daripada Madinah lah, sebelum sampai ke Bir Ali tu, ya istighfar banyak-banyak lah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak mungkin. Ya, kita istighfar. Maksudnya start kita niat bermiqat di miqat tu, kita niat aja, maka kita dah betul-betul clear. Maksudnya bersihlah daripada dosa, ya. Yang kedua, yang ketiga, mempelajari ilmu, ya, masuk dalam kursus dan sebagainya, dan bertanya kepada ustaz, ya, tanya kepada ustaz. Cuma janganlah tanya ustaz tengah malam pula, ustaz pun nak tidur juga. Kadang ada juga yang tengah malam pun mesej ustaz. Ya, ini tak betul lah ni, pukul pukul 12 tengah malam, ustaz apa hukumnya kalau rambut saya tercabut? Matilah ustaz punya tu, ya. Berpada-pada lah waktunya. Kemudian bawa bekalan, makanan, kalau ada duit lebih, sedekah. Yang kelima, pilih kawan yang soleh. Maksudnya kat situ, carilah kawan yang baik, sebab yang pergi ni macam-macam. Yang ni tuan-tuan pandailah, ya. Mana-mana kawan yang rajin ke masjid, yang rajin beribadah, baguslah. Kemudian banyakkan doa dan hajat, kemudian buat wasiat kalau perlu, ya. Kemudian bersihkan harta daripada syubhah. Nak pergi umrah mesti daripada rezeki yang halal. Jangan rezeki yang syubhah, contohnya duit daripada duit riba ke, ataupun pergi umrah daripada duit hasil jualan rokok ke, ataupun daripada duit rasuah ke. Jangan. Pergi Mekah biar pakai duit halal. Sebab seteruk-teruk Abu Jahal pun sewaktu dia nak bina Kaabah, dia pakai duit halal. Abu Jahal ni dia ada bisnes, dia ada riba, dia apa semua. Waktu Kaabah runtuh disebabkan banjir, pasal dulu Kaabah buat daripada pasir je. Ya, jadi namanya pun depa tak buat Kaabah melainkan daripada duit yang halal. Ya, kalau Abu Jahal pun nak pergi umrah pun dia pakai duit yang halal, kita lagilah. Ya. Kemudian menyucikan hati. Ini tuan-tuan tahulah, masuk kelas agama cerita tentang penyucian hati. 10, selesaikan hutang kalau ada. Ya, kalau hutang bank tak boleh dah nak buat lamsam tu. Tapi kalau hutang dengan kawan yang kita tak ada insurans padanya, settlekan itu lebih baik. Okay, next tuan-tuan. Seterusnya, adab ketika di tanah suci. Pertama, tunjukkan akhlak yang mulia. Tapi yang ni saya banggalah. Sepanjang saya duduk di tanah Arab, orang-orang Arab memang memuji orang Melayu. Yang ini wallah. Ya, orang Melayu ni kalau nak makan pun beratur, adalah sebilangan yang ni, tetapi secara umumnya orang Melayu memang bagus. Yang ni tak ada masalahnya. Cuma dari segi undang-undang, orang Melayu ni dia tak langgar, dia bagus. Orang Malaysia ni bagus. Cuma yang korangnya dia macam lewat sikit ke, yang tu sikit kecil-kecil lah yang boleh dimaafkan. Kalau boleh di tanah haram tu janganlah merokok. Kadang-kadang kita tengok dia merokok kat tu, ya, keluar daripada depan sikit, janganlah macam tu tanah haram, ya. Tapi secara overall orang Melayu Islam kita memang bagus, ya. Insaf, menjadi tetamu Allah, munsif, ya. Kemudian sedar perjalanan umrah adalah ibadah, bukan untuk shopping, ya. Maksudnya banyak kita, jangan sampai tak berjemaah kita semayang. Jangan sampai orang nampak lebih shopping daripada beribadah. Waktu semayang kita duduk di hotel, waktu shopping kita turun. Yang ni lagi bahana lah. Kemudian bersyukur dengan ujian dan redaan Allah Ta'ala. Yalah, awak duduk di situ, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan benda-benda yang tak disangka, hilang duit ke. Kita kena tahu, semua benda ni Allah Ta'ala aturkan. Hilang duit kita memang Allah Ta'ala izinkan. Sebab itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku ajaib melihat orang beriman ni, apabila mereka ditimpa musibah, mereka kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Apabila diberi rezeki pun mereka kata Alhamdulillah. Maksudnya orang tu solid beriman dengan qada dan juga qadar. Yang kelima, jauhi percakapan yang sia-sia. Jangan kata orang yang ni tu, yang ni. Ya, jangan kita hukum orang. Bila ada orang tak larat pergi, katalah tak larat nak pergi berjemaah, kita tak payahlah kata dia. Kita
kita buat kita. Sebab itu ada seorang ulama di Al-Azhar, bila orang tanya kepada dia, Syekh, apa hukum orang yang tak semayang? Maksudnya dia tak suruh Syekh tu hukum orang yang tak semayang tu kafir lah. Maka dia kata hukumnya adalah enta kena pergi pegang tangan dia, enta ajak dia semayang jemaah. Kerana kita ni bukan berhukum, kita ni pendakwah. Kalau orang tu kurang, kita ajak dia, bukan kita hukum dia, ya. Jangan tuan-tuan tengok umrah ni kira-kira nak hukum orang. Ustaz, apa hukum dalam rakan sebilik saya? Apa hukum rakan sebilik saya? Saya tak suka perangai orang yang macam tu. Dia suka hukum orang. Sepatutnya kalau kawan dia kurang, kita ajak. Contohnya macam kawan kita ada buat program baca Quran ke kat Masjidil Haram, dia tak nak join. Kita jangan kata, apalah teruk ni. Kita jangan benda macam tu, tak bagus lah. Kita ajak dia. Jom Syekh, kalau tak nak, kita bawa dia ngaji dalam bilik ke, bagi dia dengar ke. Sebab tugas kita berdakwah, bukan nak bantai orang, ya. Baik. Elakkan riak, sombong dan takabur. Kita rasa kemah diri ke, kaya sangat ke, pandai sangat ke. Yang tu tak payahlah. Kita pergi dekat sana, yang dibesarkannya Allah, bukan kita. Kita bila entah masuk je masjid, perkataan yang kena keluar dalam lidah kita adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar, bukan entah besar, mutawih besar ke, siapa besar ke, company besar ke. Tak ada siapa yang dibesarkan melainkan Allah. Kita tak ada takabur. Masuk dalam masjid, awak pakai baju ihram tu semuanya putih, tak ada beza. So jangan angkat diri kita, ya. Kemudian 7, bersyukur dan ambil iktibar, ya. Iktibar hidayah contohnya. Orang ni ditimpa musibah, orang ni meninggal, kita ambil ibrah. Ibratun li ulil albab. Biasanya ulil albab ni apa dia? Dulu masa zaman pemerintahan Pak Lah, Perdana Menteri kita yang keberapa saya ingat, Tun Abdullah Badawi, dia ada satu konsep apa dia? Ulil albab. Ulil albab ni dalam Quran bukan albab dalam contoh Ramli. Ulil albab ni adalah orang yang cerdik. Macam mana orang yang cerdik ni dalam Quran beritahu? Orang yang sentiasa mengambil pengajaran. Itu Quran datang, dia cerita pasal Luqman, dia cerita pasal kaum Lut. Dia suruh kita ambil pengajaran je. Kita ambil pengajaran. Apa yang anda dapat daripada cerita ni? So, apa yang berlaku dekat Mekah, ada orang mati, ada orang kena tinggal ke, ada. Kita bukan nak kata dekat orang. Bila dapat macam tu, kita ambil ibrah. Oh, pengajaran. Maka Islam, watak dia macam tu, ya. Kemudian yang kedapat, elakkan pertengkaran. Ni orang Melayu tak adalah sepanjang saya jadi mutawif. Saya ingat tak ada kot bertengkar, bergaduh dengan orang Arab. Rasanya kalau yang bergaduh pun, kalau bergaduh lah, mungkinlah mutawif macam saya kot. Pasal duduk kat Mesir dulu selalu bergaduh dengan Arab. Tapi dekat Saudi kita tak bergaduh lah. Bergaduh tu pun pasal nak bagi baksi, tak bagi baksi, kadang-kadang merepek-repek dia minta tu, adalah bertekak dengan orang Arab sedih dua. Tapi kita tak bertelingkah lah semasa ibadah. Semasa ibadah kita memang kalau ada orang langgar sikit, kita tak marah. Kita tengah nak ibadah bukan boleh disusuli dengan marah. Tapi kalau muamalat je, kalau naik taksi ke, tiba-tiba daripada Tanaim minta sampai apa 100 rial ke 200 rial ke, ya itu kita marah lah. Itu muamalat. Kalau tidak kita dizalimi, ya. Baik, ya. Banyakkan amalan sunat sedekah di Mekah memang. Seboleh-bolehnya kita kurang berada di hotel. Kita tidur pun di masjid, kita ibadah pun di masjid, tahajud di masjid, ya. Kemudian banyak bersedekah lah. Sana contoh sedekah ni pandai lah nampak orang miskin tu. Sebab itu ada satu orang tu, dia kata, Ustaz, dia kata, heran dekat Mekah pun ada orang miskin, kata. Iyalah, kalau tak ada orang miskin macam mana yang tak nak sedekah? Betul juga Ustaz, kata. Itulah. Pasal kita pergi Mekah, kita kena sedekah. Kalau semua orang yang datang tu kaya macam entah, di mana nak sedekah dia? Semuanya hebat-hebat. Semuanya duduk di hotel Safwah 5 bintang. Macam entah duduk, macam mutawih duduk. Tak nak bagi sedekah dekat siapa? Semuanya kaya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala ada kan. Satu orang yang duduk di kaki 5 kadang-kadang. Yang tukang cuci tu. Dia pun orang susah. Maka tuan-tuan kalau ada 5 rial, 10 rial, lebih-lebih. Memang banyak sangatlah daripada kita beli sekotak rokok, kita risap dekat tanah haram yang menambahkan dosa. Lebih baik kita bagi kepada orang miskin. Tentunya menjadi ganjaran yang sangat besar di tanah haram, ya. Kalau tuan-tuan sedekah 10 rial digantikan dengan 100 ribu. Kalau tu kalau di Mekah. Kalau di Madinah, apa kenamanya pun 10 ribu. So fikirkanlah, ya. Kemudian yang ke-10, semarakkan amalan tolong menolong. Yang ini pun saya tak payah cerita juga. Memang jemaah kita macam tu. Ya, sepanjang saya jadi mutawih ni memang tolong menolong orang kita
sangat kuat. Tambah belanja nasi Arab, itu lagi bagus ya. Okey, boleh next seterusnya. Boleh next seterusnya. Baik. Okey, umrah adalah jihad. Yang pertama cabaran, jihad ni maksudnya cabaran lah. Ya, maksudnya cuaca panas dan sejuk. Yang ni saya minta lah ya, kalau siapa yang pergi musim sejuk, pakailah baju sejuk. Dia bukan macam kamera Highland Haji ya, bukan macam kamera Highland. Kena sejuk, dia sejuk betul. Antara sejuk Mekah dengan sejuk Mesir, Mesir lagi sejuk. Sebab saya ngaji di Mesir, Syria pun saya mengaji juga. Tapi sejuk. Ya, kan orang Arab ni rihlatash syita'i was-saif, kan dalam surah apa namanya pun, apa nama surah Quraisy ya. Jadi dulu orang-orang dulu mereka tidak ada tamadun, orang Arab Badui ni. Bila musim sejuk dia akan lari ke Mekah, ke Hijaz, pasal Hijaz ni kurang sejuk. Tapi kurang sejuk dia sejuk. Bila musim panas dia tak duduk dekat Mekah sebab Mekah terlampau panas, dia lari ke Syam. Kerana panas di sana tak panas sangat. Tetapi sejuk di Mekah jauh berpuluh-puluh, tak ada kot. Belah tak ada, 10 kali ganda kot daripada Cameron Highland. Cameron Highland tu boleh lah, macam saya, rumah saya dekat dengan Cameron Highland di Kampar. Tapi tolong ya, ada satu orang haji ni dia tak pakai baju sejuk. Dia kata tak apa Ustaz, saya memang dah biasa. Pergi tu sejuk. Dia kata Ustaz, saya sejuk sangat Ustaz gemuk. Dia kata boleh Ustaz bagi sweater. Dia minta saya. Yalah saya gemuk, lemaknya banyak, tak ada masalah, saya bagi dekat dia. Balik-balik tu sesama saya. Sebab itu, yalah dia tak apalah, dia pau mutawif bagilah. Tapi janganlah macam tu. Lain kali bawa baju sejuk ya. Baik, seterusnya. Seterusnya adalah ujiannya apa dia? Mudah marah dan tidak sabar. Yalah, kita tahulah perangai orang Arab ni, kadang bukan orang Arab sebenarnya, orang Arab pun kasar juga. Tapi kadang-kadang tu kita deal dengan orang Pakistan, yang mana mereka ni tak tahulah, nak kata berpelajaran pun mungkin ada pelajaran. Tapi orang cakap watak bangsa tu lah. Orang Melayu ni terkenal dengan lembutnya, so kita kena sabarlah. Itu ada pengalaman saya bila saya ambil gambar di Tanah Haram. Waktu tu dilarang. Dan dia marah lah kita, dia marah apa semua. Dan kalau dengan orang Turki ni suka bergaduh. Dia akan bergaduh dengan orang Saudi. Ialah badan sama besar, tapi orang Melayu tak. Bila dia marah je lah. Marah dan kita tak lawan. Bila kita tak lawan, orang Arab ni saya nak bagi tahu, sebab saya lama duduk Arab. Orang Arab ni kita jangan lawan. Pasal dia memang, bukan saya nak buruk orang Arab ni, perangai mereka lah yang saya kenal. Orang Melayu pun ada perangai dia. Orang Arab ni dia nak bergaduh. Ya. Bila kita melawan dia syok. Melawan. Bila kita tak melawan dia jadi jam. Dia jadi mangli lah. Pergilah kang. Orang Melayu tak lawan. Kalau Arab marah, kita pun diam. Dia kata minta maaf lah. Kita orang Muslim. Kita apa beribadah. Hang orang Arab datang daripada keturunan Nabi. Kita angkat tangan sikit. Bubuh apa puji sikit, ibarat macam dapat perkena nasi kandar lah Arab tu. Arab tu kata Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, balik tu. Ya, tak ada masalah ya. Baik. Kemudian dugaan ujian ni pun sama juga, tak apalah. Kemudian seterusnya melawan nafsu. Nafsu ni macam-macam lah. Nafsu apa yang ada dekat Mekah, shopping ni kot. Nafsu lain tak ada kot. Ya. Nak kata nafsu tengok orang perempuan tak ada, pasal nutup aurat. Nak kata nafsu makan, ya kot nafsu makan. Kalau dekat sofa tu makanannya sedap, okey lah. Nafsu makan, nafsu apa lagi ya? Semua nafsu lah, kawal lah. Ya. Saya nak cakap banyak pun pasal saya pun kuat makan. Tapi kawal lah nafsu ya. Kemudian tiada tolak ansur, kena tolak ansur lah. Tuan-tuan berada di Tanah Haram kena bertolak ansur. Yang ni pun tolak ansur ni pun susah lah nak berlaku dekat jemaah kita ni, pasal jemaah kita bagus-bagus. Betul, saya bawa jemaah ni tolak ansur ni ya, kadang-kadang tu sila naik bas pun beratur. Kalau saya tengok orang Arab kalau naik bas dia pun, orang Melayu tak, kalau dia naik bas dia beratur. Kalau nampak orang tua dia tolong angkat barang. Ni berapa kali lah saya bawa, kalau dia tolong, dia takkan biarkan makcik tu, dia nampak makcik tolong. Subhanallah. Yang ni tak ada lah orang Melayu kita ya. Okay, seterusnya persediaan. Seterusnya next dalam page ni. Persediaan sebelum pergi Mekah, bawa ubat.
Ya, ubat dekat sana tak sama dengan sini tau. Panadol dia tak sama. Saya tak tahulah dosnya, kena tanya doktor lah, tapi dia tak sama. Panadol bawa, kalau ubat darah tinggi bawa, kencing manis bawa, kalau ubat cair darah bawa, kalau heart rate monitor kita, heart rate kita tinggi bawa makan, bawa ubat. Jangan kita rasa kemas sangat, tak payah dekat Mekah ni. Awak tahu awak darah tinggi, janganlah makan kambing banyak sangat. Saya tak tahulah dari segi perubatan, tapi ada jemaah saya yang dia makan kambing tumbang dia. Ya, dia ada darah tinggi dan dia pun beritahu, ustaz, saya kalau makan kambing saya tumbang katanya. Tapi hari ni pasal ustaz datang dia kata dia makan kambing. Dia pun makan kambing tumbang tu. Ini tempat kuliah saya lah. Saya kuliah di Malaysia ni lah. So janganlah macam tu ya, bawa ubat ya. Kemudian baca jadual, atur perjalanan. Elok-elok. Kalau dia kata pukul 12 AM, maksudnya 12 malam lah. Ini dia datang 12 tengah hari. Orang dah lebuh balik dah. Pernah ada kisah begitulah. Sebenarnya dia kata bertolak hari Rabu pukul 12.30 AM. 12 pagi. Maksudnya pukul 11 malam, 12 pagi, 12.30 pagi. Maksudnya tengah malam tu lah. Kalau ikut dalam Islam malam lah, tapi Mak Saleh pagi lah. Itu penin Mak Saleh tu. Kalau ikut Islam 7 tu. Baru 7 pagi. Dia malam kan. Jadi kadang-kadang ada jemaah, kenapa jemaah tak ada? Rupanya jemaah dah sampai Mekah dah. Baca elok-elok. Kemudian mandi sunat safa, solat sunat sebelum ini sunat lah. Mandi niat tu dan sebagainya lah. 4, tunggu di airport pada masa yang betul. Maksudnya mutawif bagi tahu, katalah 5 jam, jangan lewat sangat lah. Ni sampai orang nak balik baru dia datang ke, dia kena dulu kumpul pasal mutawif nak bagi taklimat dan sebagainya. Kemudian bawa beg broda, bawalah beg apa yang senang, broda ke tak broda, apa yang menyenangkan awak. Jangan bila kita bawa tu orang lain pula nak kena bawa ke, kena niha ke. Bawa benda yang memudahkan diri kita. Dan jika perlu kursi roda sendiri, pada saya bawa kursi roda sendiri senang. Bukan jika perlu, bawa. Pasal kita boleh naik bawa dekat ni, dekat apa atas kapal terbang tu. Kita letak dekat tepi pintu tu je, bawa sendirilah. Pinjam-pinjam orang ni susah. Ya, kadang kalau bawa je dah sendiri. Ya, kalau rasa tak larat lah, kalau rasa macam dia larat, cuma kadang-kadang susah lah pinjam orang ni. Bawa sendirilah senang. Ya, baik. Seterusnya, adab perjalanan musafir. Adab perjalanan musafir, niat dia nawaitul ghuslu lis-safari sunnatan lillahi ta'ala. Ni niat dia. Kemudian niat solat safar musafir, usalli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh buat ya tuan-tuan? Okey, next seterusnya. Jenis penerbangan pula. Kalau kita daripada KLIA, kita apa ke namanya pun berniat ihram di KLIA. Maksudnya kita dah pakai siap-siap apa benda, apa kita pakai apa namanya? Pakai tu siap-siap lah. Sekarang dekat atas kapal terbang nak tangga-tangga kan susah. So dekat KLIA kita dah pakai dah. Pakai pakaian ihram tu lah. Bila sampai sahaja di Qarnul Manazil, biasanya kapal terbang bagi tahulah. Ataupun sejam ataupun setengah jam lah. Setengah tempat dia ambil apa setengah jam ni betul-betul atas lah. Ataupun sejam lah. Kalau ikut saya setengah jam, maka kita niatlah ihram. Start dari itu kita ihram lah. Kemudian sampai di Mekah kita umrah dan sebagainya lah. Itu pergi Madinah, itu pergi Jeddah, itu balik-balik. Yang kedua pula, kalau kita turun di Madinah dulu. Yang tadi turun di Mekah dulu. Kalau turun di Madinah KLIA, kita pergi ke Jeddah terus pergi ke Madinah. Tak payah niat-niat apa. Pasal apa? Kita memang tak buat umrah lagi. Kita rehat dulu dekat Madinah, kita santai dulu apa semua, jumpa Nabi SAW, doa banyak-banyak, dah rehat, baik apa semua. Kemudian kita daripada hotel, kita berihram, pakailah baju semua, sampai di satu sempat nama dia Bir Ali. Kita niat ihram, ambil semayang elok, semayang sunat apa semua, kemudian kita pergilah ke Mekah, umrah. Kalau ini senang sikit. Kalau daripada KLIA yang pergi mula-mula tu, tengok orang lah, setengah orang ada suka yang senang dulu, ada suka orang yang susah dulu, dia kepalanya berbeza-beza. Ada setengah orang dia suka susah dulu, senang kemudian. Ada orang dia suka senang dulu, last baru kita ni. Terpulang kepada masing-masing. Ya. Okey, next seterusnya.
Ziarah Madinah ni saya dah cerita tadi, yang mana semayang di Masjid Nabawi lebih afdal daripada 1000 kali ganda. Ya, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100,000. Ya, baik seterusnya. Ziarah Madinah, galakan dan kelebihan menziarahi Madinah. Nabi SAW sebut, la tashuddu rihal. Maksudnya larangan ni larangan, jangan. Maksudnya Nabi tegahlah. Maksudnya kalau awak ada duit, awak pergi Mekah Madinah dulu. Jangan pergi Thailand. Jangan pergi Indonesia. Bukan saya kata jangan pergi Indonesia, tidak. Pergilah Indonesia, pergilah ke Thailand, pergilah ke Korea, tuan-tuan nak tengok K-pop ke apa ke, nak pergi apa ke namanya lagi, Turki ke. Tapi Nabi pesan, la ini sahih tuan-tuan ya. La tashuddur rihal. Jangan kamu berpenat-penat. Maksudnya pergi 3 ni dulu, pintu barulah orang Perak panggil nak menyongkit tempat lain. Maksud nak jalan tempat lain, pergi tak apa. Tapi jangan pergi ni dulu. Apa dia? Pertama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Pergi sini dulu. Pergi sini. Aqsa ni bergantung lah. Kalau kawasan tu tak aman, jangan pergilah. Tapi Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi kena pergi. Pergi ni dulu. Dah pergi, barulah. Ni dengar cerita dekat tempat ni cantik, pergilah. Dekat tempat ni cantik, pergilah. Jangan awak keluar daripada negeri awak, awak tak pergi dua benda ni. Ada orang yang pernah saya jumpa, merata dia pergi. Negeri tu, negeri ni, negeri tu, negeri ni, negeri tu, negeri ni, negeri tu, negeri ni. Saya kata, entah tak nak pergi Mekah. Dia kata, Nabi ni, tahu memang Nabi kata, tapi saya nak pusing habis dulu, baru saya nak pergi. Last kali. Maksudnya pergi tu, baik tu, balik tu, baik terus lah. Takdir Allah Ta'ala, dia mati. Bangkok, Korea, Jepun, China, Vietnam, apa lagi ya? Kemboja, Turki, Eropah, Kanada, Australia, semua dia pergi. Tapi dia tak dapat pijak bumi yang paling berkah, Mekah dan Madinah. Alangkah ruginya dia. So, kita dengar cakap Nabi, selamat. Ya. Kemudian, hadis Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan haji, walam yaruzni, tak menziarahi, faqad jafani, maka dia menjauhkan diri daripada aku. So, kalau kita orang yang jauh, setelah kita pergi Mekah, mestilah kita pergi Madinah. Itu adabnya, mesti menziarahi Nabi SAW. Okay, next. Seterusnya, kelebihan, manzara qabri, barang siapa yang menziarah kuburku, wajabas lahu syafaati, maka dia dapat syafaatku. Dalam hadis yang lain, man hajja fazara qabri, barang siapa mengerjakan haji dan menziarah kuburku selepas wafatku, seolah-olah dia menziarahi ke sewaktu hidup. Baik, kemudian seterusnya, yang ini plan Masjid Nabawi. Ini sebenarnya kalau tuan-tuan pergi dengan mutawif tunjuk lah, tak ada masalah ni pun. Cuma dia plan lah, sini bakit. Nanti kita akan, kalau tuan-tuan pergi nanti kan, seronok tuan-tuan, seronok. Saya ni merata negara saya pergi. Saya Mesir, saya pernah pergi, saya mengaji di Mesir, saya mengaji di Syria. Lepas itu Jordan saya pernah pergi, Turki saya pernah pergi. Mana lagi negara Arab lagi ya? Libya pernah pergi. Mana lagi? Meratalah negara Arab pernah pergi. Merata-rata saya pergi. Apa kenamanya pun, Bangkok saya pernah pergi, Singapura, meratalah saya pergi. Tapi tak pernah ada tempat yang paling saya seronok, tenang hati saya, melainkan Mekah. Tapi kalau secara peribadilah, walaupun ada ulama khilaf, majoriti ulama kata Mekah lebih afdal. Tapi kalau saya, secara peribadi, saya Madinah lebih tenang. Saya lah. Ada orang kata saya pergi Mekah. Secara peribadi saya di Madinah, saya lebih tenang. Tak tahu kenapa lah. Setengah orang dia Mekah. Tapi kalau ikut majoriti ulama kata Mekah lebih afdal. Tapi saya berada di Madinah, saya lebih tenang. Pasal mungkin kerana ada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Madinah ni bau dia pun, bila masuk je Masjid Nabawi dia ada bau dia. Bau tu stres pun hilang. Tak tahulah kalau saya, sebab kalau bila saya lalu tadi, saya pergi ke pasar Melenawar tadi, saya tercium satu orang dia pakai bau minyak wangi Masjid Nabawi. Saya cium tu, mana dia dapat minyak wangi ni? Pasal saya tak ada minyak wangi tu.
cium-cium tu, wah, lega, hilang stres. Ya, saya Masjid Nabawi. Tak apalah, tu cerita saya. Masing-masing ada pengalaman lantak kan. Ya, so ada apa tempat kurma yang belah apa kanan Masjid Nabawi, ada hotel apa ke namanya pun Silver ni, ada pintu pagar nombor 6. Yang ni tuan-tuan tahulah nanti ada hotel Movenpick, ada Al-Haram, ada Baqi', lepas tu ada hotel apa ke nama Ansar Jadid. Yang ni pergi nanti tahulah. Okay, next. Seterusnya, ini pun lokasi juga, tak ada masalah. Lokasinya ziarah Raudah ni tuan-tuan nanti akan jumpalah bagi orang perempuan pintu 24 dengan 29. Laki pula tak ada masalah. Laki ni masuk ikut pintu yang kedua. Pintu pertama pintu Babus Salam, pintu yang kedua pintu Bab Abu Bakar. Masuk daripada situ lebih senang. Ya, dan kalau nak pergi pun pengalaman saya pergi time duha. Lepas sembahyang subuh, orang dah balik semua, time tu senang nak masuk Raudah. Jangan malam. Maghrib, Isyak ini memang tempah maut lah, susah lah. Ya, saya tak suka beribadah yang tolak-tolak orang ni. Masuk tu tolak sana, saya tak suka macam tu. Saya pergi ada hari. Ada setengah orang kata nanti habislah makan. Allah, makan pun. Orang Melayu ni mati sebab makan, bukan mati sebab tak makan. Ya, ya, mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Orang lelaki 24 jam nak ziarah masuk Raudah. Okay, next seterusnya. Ziarah Madinah. Seterusnya, boleh? Tak boleh? Ziarah Madinah seterusnya. Apa yang ada dalam Madinah yang menarik? Raudah. Raudah ni semua orang tahulah. Yang tempat kawasan Nabi SAW tu. Kalau sekarang ni kapit hijau katanya semua hijau tapi adalah kawasan Raudah tu. Raudatun min riyadil jannah. Ada fadilat dan sebagainya kalau tuan-tuan semayang. Pahalanya besar. Itu ziarah makam Nabi, Abu Bakar, Umar, Baqi' itu yang mana adik Nabi SAW menceritakan tentang kalau orang meninggal ada fadilatnya. Kemudian ziarah kawasan tu lah dan banyak sejarahnya. Ada selebih itu nanti Mutawih akan cerita lah ini tempat ni, ni telaga apa Talhah bin Ubaidillah ni tempat Nabi SAW, apa rumah yang pertama Nabi buat. Yang ini apa ke namanya pun Abu Ayyub Al-Ansari punya rumah. Yang ni apa ke namanya pun apa ke nama apa Thaqifah Bani Sa'idah. Banyak tempat sejarah kat situ nanti Mutawih ceritalah. Ya, tapi yang umumnya Raudah, makam, Baqi', apa ke nama yang ada di kawasan tu. Okey, next seterusnya. Ziarah dalam makam Rasulullah SAW dan dua sahabat Nabi SAW. Next ya. Next, boleh. Nah, yang ni iaitu bila kita lalu, kita jumpa dengan kubur Nabi makam Nabi SAW. Boleh next ke? Tak boleh. Sudah jam pula ya. Situlah online ni. Ya. So kita ziarah dalamannya kita lalu ikut pintu. Kalau kita nak ziarah, kita masuk dekat pintu Babus Salam. Masuk je pintu Babus Salam, lalu je kita akan kiblat di sini. Kita akan lalu nampak kubur Rasulullah, tepi Rasulullah Abu Bakar, tepi Abu Bakar Sayyidina Umar. Bila kita lalu tu, kita pun ucaplah. Next ya. Dia kata Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang ini asli sebenarnya tak ada nas yang tetap. Kita bagi salam macam biasalah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka. Next ya. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Jazakallahu anna. Yang ini ustaz tu tulis lah. Nanti kalau makcik-makcik mampu nak sebut ni macam susah nak sebut ni macam mana nak sebut ni makcik. Susah sangat ni ustaz duduk baca ni. Tak payah. Lalu je nampak je kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau dia kata ustaz saya tak kerti bunyi macam Arab. Bagilah macam mana pun. Bunyi orang Jawa pun tak apa. Assalamualaikum Rasulullah kata haji tu. Royak kita ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ya. Baik, bagilah Khalifata Rasulullah ke Amirul Mukminin, bagilah. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Next. Ziarah kubur Abu Bakar Umar yang ni ya. Yang ini ustaz ni tulis lah. Pada saya ni macam susah je. Kalau setengah haji tu dia nak baca. Tak payah macam ni pun tak apalah. Tapi, yalah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, Safiya Rasulullah, wa thaniyat tathnani idhuma.
Habis semua gua Hira masuk ni. Jadi jenuh macam-macam ni. Bagi assalamualaikum je lah. Assalamualaikum. Sebelum pergi tu, baca sejarah Rasulullah, baca sejarah Abu Bakar, baca sejarah Sayyidina Umar. Awak pergi, awak tengok aja kubur dia, awak tahu jasa Rasulullah, Umar, Abu Bakar, mesti menitih mati. Tapi kalau orang yang tak kenal Abu Bakar dengan Umar, dia lalu macam biasa lah, macam lalu dekat kubur Jeram, Kuala Dipang, kampung, macam itulah. Tapi kalau dia tahu Rasulullah, dia pergi, subhanallah, dia akan menitih mati. Okey, seterusnya. Ziarah dalam Madinah, tak ada apa. Seterusnya, mihrab Nabi, mimbar Nabi dan juga mihrab. Yang ini, kalau tuan-tuan dapat masuk, baguslah. Seterusnya adalah Baqi'. Baqi' ni pun, orang lelaki boleh masuk rasanya lepas asar kot. Kalau tak saya lah. Tak ada masalah, nanti Mutawi bawa lah. Masuk dalam situ, dalam tu kebanyakan sahabat Nabi, termasuklah Aisyah radhiyallahu ta'ala ada kubur dekat situ. Ya, lalu kita berdoa lah. Allah kan kita Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita dengan orang-orang yang terdahulu jangan kita ada rasa dengki, sombong, kita dengki, jangan. Kita kena doa. Kita jangan macam orang Syiah. Orang Syiah bila tengok sahabat Nabi dia marah, dia dengki, dia khianat dan sebagainya. Kita orang Muslim kita tak macam tu. Kita Muslim bila kita nampak sahabat Nabi SAW kubur, kita mendoakan kepada mereka, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum. Seterusnya, gambar ni tak jelas, tak ada apalah. Yang ni lokasi makam lah. InsyaAllah nanti Mutawi akan ceritalah. Dan masuk dalam kubur ni kita tak boleh ni sangat. Kita nak tunjuk kubur-kubur ni dan sebagainya sensitif. Ya. Kerana orang Saudi ni mereka salafi. Jadi mereka agak keras sikit dalam isu ni. Kalau tuan-tuan pergi kat kubur ke apa, nanti tak pasal-pasal dia tangkap ni. Janganlah. Jadi ke isu ya. Kemudian ini umrah luaran. Seterusnya. Okey. Umrah luaran pula. Masjid Quba. Quba ni disunahkan hari Sabtu kita jalan kaki. Tapi pasal kita ada tentatif, kita buat tentatif lah. Tak payahlah kita langgar. Ya. Tapi kalau hari Sabtu tu jatuh kita free, disunahkan kita jalan kaki. Tapi ajaklah muntawif. Kalau kita larat janganlah kang tak pasal pula muntawif kena dukung, tumpuk pula muntawif tu. Daripada Masjid Nabawi lebih kurang dalam 5 km jalan kaki. Biasanya geng Pakistan, geng Arab depa jalan kaki. Jalan kaki kerana sunnah Nabi SAW pergi ke Quba ya. Yang mana Quba ni adalah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi SAW ya. Kemudian kita pergi ke Bukit Uhud. Bukit Uhud ni bukit yang perang Uhud, yang sahabat Nabi ada 1000 lawan dengan 3000 orang. Ya. Kemudian Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Nabi tengah sembahyang Asar, turun ayat Quran, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pasal Nabi sebelum 6 bulan tu kan Nabi doa, ya Tuanku, pindah kalau Kaabah, pindah kan Nabi banyak tukar. Contohnya dulu namanya Yathrib, Nabi tukar kepada Madinah. Aus dan Khazraj, Nabi tukar kepada Ansar. Apa namanya lagi ya? Orang-orang Quraisy Nabi tukar kepada Muhajirin. Orang tak panggil Quraisy dan Muhajirin. Kemudian dulu kiblatnya ke Aqsa. Tapi tak ada masalah. Aqsa pun Nabi Ibrahim buat. Kaabah pun Nabi Ibrahim buat. Cuma Nabi suka lagi Kaabah. Nabi suka lagi Kaabah. Dan kalau ikut lamanya Kaabah lagi lama daripada Aqsa ni. Dia punya lamanya. Dua-dua pun Nabi Ibrahim. Tapi Nabi minta sehinggalah Allah tukarkan kiblat. Dia berlawan tau. Kalau kata sini Aqsa, belakang ni Masjid Haram. Nabi tengah sembahyang tu Nabi tukar kiblat tu. Ya. Kemudian Masjid Khandaq. 7 tu lah. 7 tu sebenarnya Khandaq tu, Masjid Khandaq tu satu je. Yang ada 7 tu sebenarnya camp. Camp Ali, camp Omar. Camp tu jadikan masjid. Tapi tak ada fungsi pun. Masjid yang besar tu je. Tapi dia ada sejarah dia. Jadi kata, ini tempat apa Sayyidina Umar. Kalau ada fungsi insya-Allah, ya. Kemudian kebun tamar, kebun kurma ni. Kebun kurma. Ikutlah pergi kebun kurma ni, tengoklah mana yang murah. Kalau murah dekat kebun kurma tu, beli dekat kebun kurma. Kalau kata murah dekat Masjid Nabawi, baik beli kat Masjid Nabawi. Pandai-pandailah. Tuan-tuan lebih pandai mengira daripada saya. Okey, seterusnya. Ziarah luaran yang pertama Masjid Quba. Barang siapa yang berwuduk daripada rumahnya, kita hotel lah, mana ada kita rumah pula ya.
barang siapa yang berwuduk daripada rumahnya hotel lah, kemudian dia Masjid Quba dan mendirikan 2 rakaat, maka pahalanya seperti satu umrah. Besar pahala dia. Ya. Nasihat saya satu aja ya. Bila sampai dekat Masjid Quba ni, jangan pergi seorang-seorang, berjamaah. Maksudnya turun daripada bas tu, pergi jemaah balik jemaah. Jangan pergi seorang-seorang. Sebab saya ada pengalaman jemaah hilang, ya Allah. Susahnya mencari. Quba ni kena pagi ataupun malam, ramai orang depan tu. 1000 orang. Tak tercari saya. Habis dekat berapa jam hari tu cari, ada satu makcik ni. Dia tak jumpa pintu. Dia kata, makcik tersesat ustaz. Tak terpergi ke pintu satu lagi. Allah. Saya dah sedih dah macam mana ni kalau hilang jemaah ni, habislah. Saya mutawif semua atas kepala saya. Subhanallah. Saya berdoa dekat Allah Ta'ala dah. Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah jumpa makcik ni, ya Allah, susah hati aku, ya Allah. Ni macam mana nak jawab dengan anak dia nanti. Jumpa, alhamdulillah. So jangan ya, apa nama Quba ni ya. Baik, seterusnya Masjid Qiblatain. Ni tengoklah gambar yang sejarah saya cerita tadi tu. Cantik masjid ni ya. Kemudian Masjid 7. Yang ni pun kita dah cerita tadi, tak ada apa pun. Kemudian seterusnya Uhud. Ni kita akan pergi ke Quba lah, yang dalam tu ada Saidina Hamzah. Saidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, yang pernah ada satu cerita dulu. Banjir zaman khalifah apa ke saya tak ingat lah. Nanti saya cek dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Bila tersingkapnya Quba tu terbongkar lah pasal banjir, dan nampaklah para syuhada Uhud tu. Dah beratus tahun dah 500-600 tahun lah lepas daripada hijrah. Patutnya dah reput dah tinggal tulang. Tengok jasad dia elok. Seolah-olah macam baru sejam tanam situlah, tak dan lah ulat sentuh lagi. Ni Uhud ya, subhanallah ya. So kita pergi ke situ, kita berdoa pada Allah Taala ya. Kemudian ziarah luaran kebun kurma. Ni seronok lah. Shopping lah, bagi orang yang banyak duit, shopping lah. Takkanlah tak boleh shopping langsung, ibadah saja. Bukan senang nak datang Mekah. Ya, belilah kurma apa yang tuan-tuan nak tu. Lagi afdal beli kurma, belanja mutawif. Tu lebih afdal. Saya gurau je tu ya. Okey, seterusnya. Okey. Kemudian ziarah wada' pula yang terakhir. Iaitu sebelum kita tinggalkan Madinah, kita bagi salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maksudnya sebelum pergi tu, adab lah. Walaupun tak ada nas ajar macam tu, tapi adab. Sebelum kita nak, kalau lah Rasulullah hidup, kalau kita nak keluar daripada ni page ni boleh next ya, sampai ziarah wada'. Kalau kita nak ninggalkan Rasulullah, tak kala kita belah macam itu je keluar, mana maunya. Kita ada adab kita. Maka adab kita macam mana, kita bagi salam pada Rasulullah. Last, sebelum kita pergi, nak pergi ke Mekah ke mana, kita nak tinggal ke Madinah, kita bagi salam. Kemudian bagi salam pada Abu Bakar, salam pada Umar, berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya pun berdoa waktu tu, ngadap kiblat. Sekali masuk dalam Masjid Nabawi lah. Kalau tak dapat di luar, ngadap kiblat. Ya Allah, ya Tuhanku, kepala saya ngadap ke langit. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah. Kau bagilah peluang kepada aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagilah aku datang lagi. Sejak kena COVID ni susah hati saya. Saya harap dengan sangat Allah Ta'ala angkatlah COVID ni cepat, wabak ni. Kerana rindu sangat saya pada dua tanah haram. Subhanallah. Saya kalau dapat ibadat dekat situ, seronok. Kita boleh menangis. Kita doa tu, kita feel. Okeylah, sampai itu cerita lain lah. Ya, kemudian 5 pantang larang. Tiada pantang larang ya, pasal kita bukanlah hirap. Sebenarnya dia juga pantang larang, jangan buka aurat, itulah, tapi bukan pantang larang ibadah umrah. Maksudnya jaga aurat, jaga apa semua, jangan buat benda dosa dekat Masjid Nabawi ya. Okey, seterusnya iaitu pandangan marjuh tentang mazhab Syafi'i tentang batal wudu. Ya. Ya, ini tak ada masalah, tak batal wudu lah. Kalau tak dalam mazhab Syafi'i pun, dalam mazhab lain pun dah senang. Ya, kita dekat Mekah tu memang darurat, mana nak ngelaknya. Ya. Jadi aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba.
Kalau dalam mazhab apa namanya pun Ahmad, lamas maksudnya sentuh bernafsu. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, lamas maksudnya bersetubuh. Jadi mana nak ngelaknya kalau telaga tengah tu, yang itu dimaafkanlah. Mana-mana nak tuan-tuan tawaf batal, ambil semayang batal, pakat tak tawaf lah macam itu, habislah. Satu tawaf batal. Tak ni. Maka dimaafkan ya. Baik, seterusnya. Yang ini pun pandangan marjuh tentang wuduk. Tentang wuduk ni saya ingat tak ada apa masalah kot lah. Ini tak ada masalah dah. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan berwuduk aja kalau tersentuh aja wanita di tanah haram. Di tanah haram tu memang sangat crowded. Dia darurat. Memang tak boleh nak elak. Maka dia tidak membatalkan wuduk. Kalau tanya kepada saya, mazhab di dalam Islam tu luas. Ya. Tak salah pun kita memakai mazhab Abu Hanifah. Dia contoh macam di Perak pun, di Perak ni kita pakai di Malaysia lah. Macam zakat kita pakai mazhab Abu Hanifah, kita bayar pakai duit. Jadi kalau kita di Mekah memang sukar kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i dalam masalah tu. Lain kita ikut mazhab Syafi'i. Maka kalau tanya saya, kita taklid saja dalam mazhab Abu Hanifah. Maksudnya tak ada masalah. Kita awal-awal lagi di tanah haram tu. Maksudnya luar tanah haram kita pakailah mazhab Syafi'i. Pasal darurat, maka kita ambil pandangan yang lebih marjuh, yang lebih senang. So kalau kita terbatal, terlanggar aja dengan orang perempuan, tidak membatalkan wudu. Boleh ya? Tapi kalau kentut batal lah, jangan kentut pula. Ada ke mazhab lain ustaz kalau terkentut tak batal? Ya ini tak ada lah, tuan-tuan jangan buat gila lah. Dah terkentut pula, ni kok ada mazhab tak batal? Semua mazhab kata batal. Yang ni tuan-tuan buat pening ya. Baik, seterusnya. Okey, asas umrah. Rukun umrah, wajib umrah. Okey, rukun umrah kalau tertinggal tak sah, batal terus. Rukun. Kalau wajib umrah, kalau tertinggal boleh bayar dah. Rukun ni jangan buat silap. Biasanya tak silap dah jemaah pasal mutawif ada. Melainkan mutawif tu tiba-tiba pengsan ke, meninggal ke, udah jemaah tak tahu nak buat. Ya itu boleh jadilah. Tapi tak kot. Pasal tuan-tuan telah dikursuskan. Rukun ni tak pernah jadilah orang tinggal. Kalau yang silap sikit yang kena dam tu adalah. Ya? Dan kita seboleh-bolehnya tak nak kena dam ya. Seboleh-bolehnya kita nak elak. Ya, bukan kita nak kena dam ya. Boleh-boleh kita ibadah kita nak licin je. Baik. Rukun umrah niat. Kalau tak niat, ibadah kalau tak ada niat tak sah terus. Tawaf. Ini wajib tawaf. Ya, yang putus 7 kali tu. Sa'i, Safa dan Marwah. Tahlul, gunting. Gunting pula jangan gunting di situ, dia marah. Habis sampai dekat Marwah tu tuan-tuan gunting dekat situ, buang rambut. Ada yang gunting, dia buang dekat situ. Marah tu kan cuci. Dan berdosa pula kita buat kotor pula dekat, bukanlah rambut kita tu kotor. Najis. Tetapi kita buat kotor dekat Masjid Nabawi. Sampai orang lain terpijak rambut. Bayangkan kalau semua orang gunting, buang dekat situ. Berdosa pula kita. Jadi kalau tanya kepada saya, kalau nak bertahalul, keluar daripada Masjid Nabawi, pergi tempat cukur rambut. Muhalliqina ru'usihim. Kotakkan kepala. Bagi orang perempuan balik di hotel, jangan terlupa pula. Ya, jangan gunting, kalau nak gunting di situ gunting, simpan dalam bukit. Jangan dicampak mata rata dan sebagainya. Kemudian tertib. Yang ni rukun. Ya. Seterusnya wajib umrah. Niat di miqat dan jaga pantang larang. Ada 13, nanti kita akan cerita nanti. Kalau tertinggal sah, tak ada masalah. Kena bayar dam. Tapi rukun tadi tak boleh. Ya, kena hati-hati ya. Okey, seterusnya sunat sebelum ihram, kerat kuku. Kerat ketik kuku. Cukur bulu ketiak, bulu ari-ari, cukurlah apa yang patut, jangan biar sampai 4 tahun tak potong-potong ke, apa benda orang itu ya. Kemudian rapikan janggut dan misai, kalau janggut tu panjang sangat, trim sikit. Mandi sunat ihram, wudu, pakai bau minyak wangi, boleh. Pakai minyak wangi pada badan, jangan pakai baju pun boleh juga. Tapi elaklah nanti kau terkena dengan orang lain ke apa ke. Tak payahlah dekat pakai badan sahaja. Maksudnya wangian yang tidak kena orang lain lah, yang tidak menyebabkan kita busuk. Jangan tuan-tuan tawaf deodorant pun tak pakai. Ya sebelum tu bila tawaf sebelah tu kuat bau ketiak sampai resdung orang, ya itu tak boleh lah. Ya, maksudnya pakai deodorant tu sekurang-kurangnya. Pakai sikat minyak rambut, pakai kain ihram putih, kemudian solat sunat ihram. Ni sunat ya. Nanti ni senang.
Tu pakaian orang lelaki niat ihram. Pakaian ihram ni senang je tuan-tuan. Dia tak ada kaedah sebenarnya. Kaedah dia jangan terlucut aja. Lipat tu jangan terlucut aja. Kalau terlucut tengah tawaf seduk aja, itu batal lah. Kalau tak sengaja tak apalah. Ikatlah, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube macam-macam kaedah. Cara memakai pakaian ihram dekat dalam YouTube. Banyak. Tengok, senang sangat. Ya. Saya kalau yang rasa bimbang lucut tu pakailah yang apa ke nama tali pinggang tu. Tak ada masalah ya. Kalau itibak pula yang belah kanan ni nampak. Itibak ni masa kita tawaf. Nanti ya. Disunatkan masa kita tawaf. Okey, seterusnya pakaian ihram lelaki, yang ni pun tak ada masalah juga. Seterusnya slipper. Ya, next ya. Slipper mesti kena nampak jari. Slipper kena nampak jari. Ya. Next ya. Tak boleh slipper yang laju-laju ya. Slipper yang crop. Slipper crop. Ini boleh. Satu lagi ni lajukan sikit apa ni apa Najih. Yang crop tu. Yang crop tak boleh. Tapi kata ulama-ulama di Saudi, kalau sekiranya dia sakit, kalau dia pijak musim sejuk, kalau dia pijak apa ke nama lantai tu yang apa daripada apa marmar tu, dia demam, dia sakit, maka ulama membenarkan dia pakai khuf. Ada satu khuf, apa saya tak tahu apa namanya. Khuf tu dia bawah daripada buku lali. Dia tak tutup buku lali. Dia dibenarkan. Tutup, dia bawah daripada buku lali. Kalau dia sakit, dia dibenarkan. Kalau kita tak ada sakit, apa gaut, apa tak ada, saja ngelenyur pakai, yang itu tak boleh ya. Baik. Iaitu kena dam lah. Kemudian pakai orang perempuan tak ada masalah, tutup aurat. Ya. Tak payahlah remos-remos apa semua. Bunga-bunga apa tak payah pakai macam biasa je lah. Cuma kalau bunga nak tanda-tanda tu, nak kenalan tu tak apalah. Ya. Baik, seterusnya niat miqat. Miqat tu tempat kita nak mula-mula apa niat ihram tu lah. Apa nak mulakan niat. Kalau di Madinah di Bir Ali. Kalau daripada Malaysia di Qarnul Manazil, setengah jam. Dalam sini kata sejam, saya ambil setengah jam lah. Setengah jam sebelum darat kita niat. Ya. Bagi di Mekah pula, kita boleh pergi Tanaim, kita dah buat umrah tu. Esoknya mutawif kata, siapa nak buat umrah lagi? Jom saya nak buat ustaz. Okey. Kita boleh buat di Tanaim, kita boleh buat di Ji'ranah, kita boleh buat di Hudaibiyah. Biasanya saya buatlah ke semuanya sekali. Sebab apa? Kita susah nak pergi umrah. Ada setengah ustaz kata buat sekali je umrah. Pasal Nabi buat sekali je. Tuan-tuan kena tahu Nabi buat sekali. Sahabat buat sekali pasal dia boleh datang lagi dah. Kita ni pergi buat sekali ni entah bila-bila nak datang. Sebab itu saya kalau atas sejarah peribadi saya buat banyak kali. Walaupun tak ada nas yang suruh buat banyak kali, tapi pasal benda susah nak datang. Dapat tu kita pergi. Barulah kita mahir. Awak buat sekali memang tak mahir, tapi kalau hari ni umrah. Selang sehari rehat, esok lagi buat umrah. Selang sehari rehat, buat dekat Tanaim, buat dekat Ji'ranah pula, buat dekat ni. Kita buat banyak kali, kita mahir. Oh, macam ni. Ya. Baik, seterusnya miqat di Bir Ali. Sunat apa dia? Salat sunat ihram, niat umrah, apa semua mandi apa semua. Kalau boleh mandi balik, tapi kalau dekat Bir Ali ni tempatnya cantik boleh mandi. Kita niat nawaitul umrata wal ahramtu biha lillahi taala. Bila kita niat maka tertanggunglah 13 pantang larang. Next. Bagi niat taklik pula. Ini bagi orang perempuan. Ya. Next ya. Sebelum dia pergi Mekah, dia sudah niat dulu. Taklik. Ya, dia bimbang sekiranya dia haid. Pasal haid tak boleh tawaf. Sa'i boleh. Sa'i boleh. Apa benda lain boleh. Tapi tawaf tak boleh. Sebab tawaf syarat sah dia mesti kena suci. Maka dia boleh niat taklik. Ya. Next boleh. Next. Boleh. Dia apa dia? Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh next je? Tak boleh?
fa in hasabani habisun fa mahalli haitsu ma habastani. Aku berniat ya Allah ya Tuhanku nak berihram, sekiranya aku kedatangan haid, datang haid pula, maka sebelum selesai maka aku jadi halal. Katalah dia daripada Malaysia dia haid, dia kata sampai Mekah ni boleh kot kerik apa suci ni. Kata terbang sampai dekat Mekah, niat ihram tak ada masalah kalau haid. Sampai dekat hotel orang rehat kejap, lepas tu nak tawaf, darah haid ada lagi. Orang lain semua dah tawaf, dia kena standby dulu. Standby. Pak sampai hari last, tak habis-habis lagi haid dia, maka dia boleh bertahallul. Tak adalah kena dam, ya, dia boleh bertahallul. Ataupun dia kata, ya Allah ya Tuhanku, dia niat siap-siap. Nah, orang perempuan senang niat siap-siap lah. Sekiranya aku ada benda yang halang, maka habastani, maka orang panggil apa? Maka apa? Halalkan aku. Sampai tengah-tengah tawaf tu, tiba-tiba datang haid pula, maka dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dia keluar tu, maka bertahallul lah dia. Ya? Jadi tak ada masalah ya. Maksudnya tak adalah. Tapi kalau dia tak niat, orang perempuan, memang tak ada niat macam ni. Dia tak ada niat apa-apa pun. Dia tak ada niat taklik ni lah. Pak, tiba-tiba datang haid, dia kena dam. Seekor kambing. Ya, sebab itu orang perempuan selamat niat macam ni lah. Tapi, ya, sekiranya, ini pun lalu juga. Sekiranya yang ini tak ada pada pandangan mazhab Syafi'i, ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Katalah dia daripada Malaysia dia haid, dia naik flight haid, dia dah niat dah, dia nak buat umrah, dia niat lah apa kenamanya pun niat taklik tadi tu. Hari pertama dia ihram, dia tak boleh nak ni lah pasal dia dalam haid lagi. Katalah dia duduk Mekah 5 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima ni petang nak jalan dah, dia masih lagi dalam ihram, dia haid, tak dapat pergi. Maka pandangan ulama-ulama di Saudi, kalau dia bukan ahlul haul, orang tempat tu, maka mereka benarkan. Yang ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kalau dia balik tu memang dia tak dapat tengok Kaabah, dan dia bukan senang dia nak kumpul duit 6,000 lebih nak pergi. Maka kalau tanya kepada saya kata dia suci elok-elok, pakai pad elok, bersih dia elok, dia tawaf cepat-cepat dan dia keluar. Dan ini adalah pandangan kibar ulama-ulama di Mekah, mereka membenarkannya. Masuk hari last tu, kalau sekiranya tak ada, dia boleh bertawaf, kurang-kurangnya dapat masuk sekali. Ya, ini pandangan. Tuan-tuan boleh rujuk dari ahli lajnah fatwa di Saudi, mereka membenarkannya. Dan mereka ambil ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau sekiranya dia tak pernah pergi, kalau sebelum tu dia pernah pergi Mekah, tak payah pun tak apa. Tapi kalau inilah pertama kali dan mungkinan besar terakhir, makcik tu nak pergi, makcik pada haid lagi, andai makcik ni, ya, kalau dia tak dapat masuk tu, tak tenang hati dia, kalau tanya kepada saya, masuklah, ya, suci elok-elok, maka masuklah, ya. Baik, seterusnya niat umrah badal. Lajukan tu, yang ini tak ada apa, yang senang je orang perempuan ni, tak ada masalah. Niat umrah badal, kalau umrah yang pertama yang wajib kita dah buat, kita nak buat untuk bapak kita ke siapa-siapa ke, sama juga. Bila sampai dekat tu kita niat dengan umrah. Dia kata, sahaja aku menunaikan umrah, kemudian nama ayah kita ke Ahmad ke Pak Maun ke, dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ya, umrah badal hanya untuk umrah wajib saja bagi mereka yang telah meninggal ataupun yang sedang sakit. Orang yang sihat tak boleh, ya. Okey, seterusnya ini lafaz talbiyah tadi pun tak ada apa juga, tuan-tuan dah tahu dah sebenarnya. Seterusnya pakaian larangan ketika umrah, lelaki pakaian berjahit, pakaian bersarung,
kopiah itu ada Pakistan pakai kopiah. Saya tegur. Leh enter bitilbis kufiah. Oh, dia pakai kopiah, dia tak tahu, dia tarik. Ya, baik. Kemudian menutup kepala. Bagi orang perempuan, pakaiannya apa dia? Menutup semua melainkan menutup muka dan sebahagian daripadanya yang larang. Maksudnya tak boleh tutup muka. Ya. Baik. Ni yang dilarang lah, orang lelaki tutup kepala pakai yang berjahit ya. Pakaian yang berjahit ya. Kalau bukan pakaian yang berjahit tak apa. Contoh macam jam, ni bukan pakaian ni. Adalah jahit sikit ya. Ataupun beg, itu bukan pakaian. Ya, pakaian. Maksudnya pakaian yang berjahit. Kemudian seterusnya, larangan umrah pula tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh. Kalau dia sakit tak apa. Cerita ni kalau sakit. Dia ada sakit yang kalau tak pakai, pengsan ke apa ke, dia boleh. Kalau dia sakit ya. Ataupun sarung kaki. Yang saya cerita tadi lah, ahli majlis fatwa Saudi dia benarkan pakai khuf. Kalau dia tak pakai, dia demam, dia boleh mati, dia boleh darurat, maka dia pakai khuf yang bawah daripada buku lalin. Kemudian seterusnya, memakai minyak wangi di badan, makan minum, itu tak boleh lah, waktu ni haram. Kemudian pakai minyak kepala, janggut, apa semua yang ni pun tak boleh jugalah. Rasanya tak ada orang buat kot. Dah tahu nak kita, Mutawif dah beritahu dah, jangan pakai minyak wangi, jangan ni apa semua, jangan ni. Ni semua dia akan beritahu lah, Mutawif akan beritahu. Kemudian yang ketujuh, gugur rambut. Ya, saya ulang banyak kali. Kalau dimaafkan. Ustaz, saya tergugur rambut saya. Dimaafkan. Jangan tanya-tanya Ustaz, kalau saya jangan tanya dah, dimaafkan. Ustaz, saya dimaafkan. Ustaz, saya tersikat rambut saya, dimaafkan. Ya, ni dimaafkan. Walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kemudian yang ke-8, kita potong kuku kita ataupun menggigit kuku. Yang menggigit kuku ni tak adalah budak sekolah rendah buat je kot. Tuan-tuan takkan buat kot. Dan damnya sehelai rambut sama dengan 1 cupak 6 rial. Sekarang ni berapa rial pun saya tak ingat lah. Nanti saya update lagi, rasanya 6 rial ke. Kemudian kalau 2 helai, 12 rial lah. Kalau 3 helai, seekor kambing. Tapi biasanya ni dimaafkan. Kita pakai kopiah, ada mandi, contohnya nak mandi mestilah jatuh. Ustaz, ada 20 helai, udah seekor kambing pula, dimaafkan. Ya, kalau ya. Yang ke-9, potong tebang pokok dekat tanah haram. Yang ini rasa jemaah kita tak ada gila kot, saja cari pokok pergi ambil parang katuknya. Yang ini tak ada jemaah kita. Yang ke-10, memburu pula. Takkanlah tuan-tuan nak pergi Mekah pula bawa senapang angin daripada kampor tu, daripada kampor bawa lastik sampai ke Mekah, lastiknya burung wak-wak. Takkanlah kopi tu pula. Yang ini pun tak berlaku jugalah, sekadar tahulah. Kita tak adalah memburu dan sebagainya. Kemudian yang ke-11, oral sex, bersentuhan hingga menaik syahwat. Yang ni pun tak ada kot ya. Tak tahulah, tapi mananya tengah ada ihram tu, tak tahulah. Tapi kalau buat salah lah. Biasanya kalau dia pergi dengan isteri dia mungkinlah kot ya. Tapi itulah macam mana pula buat tengah haram dia. Kemudian 12, bersetubuh ataupun berjima. Yang ni pun juga larangan. Waktu ihram, tunggulah dulu. Allah, nak tawaf aja pun. Lepas habis tawaf apa tu, nak bersama-sama lah. Takkanlah tak dan mana. Kadang ada setengah orang tu masa saya dekat ni, dia kata, Ustaz, saya ni tengah bulan puasa yang dia dah tahu dalam bulan puasa haram dia bersama dengan isteri dia. Tengah bulan puasa pula. Kuda penuh nafsunya. Saya pun heran juga, saya tak tahu Ustaz. Saya bulan lain saya tak ada sentuh isteri saya, tapi masuk je bulan Ramadan tengah hari, berpindah, telinga saya jadi tajam je tengok bini saya. Itu pun saya tak tahu. Saya kata itu bukan nafsu, itu syaitan tu. Syaitan yang hasut awak. Kenapa bulan lain awak tak ada biasa je dengan isteri awak? Sama juga. Sebelum ni tak ada pun. Bila tengah ihram, pria benar menenang bini dia. Maka benda ni kita kena kawal lah. Saya rasa sukar nak berlaku ya. Kemudian berkahwin waktu yang ihram ni dilarang juga. So ini 13 perkara yang dilarang, yang biasanya tak ada orang kita buat lah. Yang benda yang biasa orang kita buat apa ya, rambut-rambut gugur, itu simple sangat lah, tak ada masalah. Umrah ni ibadah yang senang. Saya cakap sangat mudah ya, kalau kita faham.
Baik, seterusnya sampai di Mekah, peh dia turun, kita turun barang kita dulu. Biasanya tiram ni bagus apa dia? Mutawif lain dah tunggu. Yang ini tak ada pada company lain. Bukanlah saya nak aibkan company tak. Tapi betul. Ya, macam yang lain sampai-sampai ustaz dah pandai lah bawa. Sampai aja tiram udah ada 5, 10, 20 orang mutawif. Assalamualaikum, assalamualaikum. Depa salam-salam, gambar apa semua. Udah ada standby dah. Ya. Terus pergi makan. Dah lapar dah 6 jam perjalanan atas kapal terbang dan sebagainya ataupun atas bas, makan dulu. Lepas makan ambil kunci. Ustaz akan mutawif tu dia akan okey, awak dengan awak bilik A, awak bilik dengan awak bilik B. Dia akan susun. Kemudian rehat sekejap. Ya. Saya tak suka ibadah yang isti'jal. Yang sampai terus tawaf. Meninggal lah macam itu. Dia dengan badannya. Yalah orang tua, kita tak tahu. Saya mungkinlah sihat lagi, baru 30-an dekat 40-an. Mungkinlah boleh berambat lagi, 5-6 km boleh lari. Saya tak ada masalah, insyaAllah lah. Kalau takat lari 5-6 km jogging, tak ada masalah. Tapi ada orang yang dengan kita orang tua. Yang umur 70, saya rehat dulu. Saya tanya jemaah, nak tidur ke? Kalau dia berkata, ustaz, kami nak tidur. Tidur batal ke? Tak. Tidur tak batal, tidur lah. Dah, saya suka yang ibadah tu, kita ready. Tak mau sampai-sampai terus pergi. Saya kata tidur dulu. Sampai kalau perlu tidur, okey 4 jam tidur. Okey dah rehat semua, okey bangun. Kita tawaf dan kita sa'i dalam keadaan. Kalau perlu kita sampai malam, katalah sampai malam. Ya. Sampai pukul 12 malam, katalah. Penat jemaah, saya kata. Okey, saya kata jemaah kita tidur lah. Subuh esok, jangan tuan-tuan, jangan pakai minyak wangi, jangan apa. Tidurlah dalam pakaian ihram ni. Tidurlah, jangan terselak dah lah. Tidur. Dah tidur apa semua, dah lega apa semua, ambil sembahyang, kalau perlu mandi apa semua. Kemudian kita buat. Cantik. Ya. Main. Kemudian ambil wuduk, pergi ke masjid dan berkumpul di lobi hotel. Yang ni tak ada masalah lah, nanti mutawif kata lah. Seterusnya, tawaf pula. Tawaf ni 7 kali. Yang ni online, saya tak boleh tunjuk caranya lah. Okey. Pertama syarat sah tawaf, dia macam semayang. Hadas kecil, hadas besar tak boleh. Kena ada wuduk. Ya. Pakaian kena bersih. Tak boleh ada najis. Ya. Kalau ada najis contohnya, kalau kena taik burung, cuci sekejap tu juga. Ya. Kena bersih. Tutup aurat. Jangan tuan-tuan langkah. Ada satu orang Turki tu, bukan Turki apa ke, tapi belah-belah yang putih-putih ni lah, laki. Dia kangkang kuat sangat, ternampak dia punya betih peha dia. Saya nampak lelaki, ni bukan perempuan ya. Dia jalan kangkang, saya nampak masa dia tawaf tu kan dia ikat kain tu, ternampak peha dia. Itu aurat. Saya tegur dia, Syekh, dia kata, asyufu aurat, aku nampak aurat hang tu. Dia pun tutup. Itu dimaafkan kalau tak sengaja dah. Kemudian bermula daripada Hajar Aswad, habis pun Hajar Aswad. Lebih sikit, 7 pusingan. Jangan tuan-tuan ber-8. 7 ke 8, bantailah 10, tak boleh. Sah, tapi kita bid'ah. Kita menambahkan satu benda yang tak ada yang Nabi pernah buat. Menjadikan kiri. Kita itibak lah, maksudnya kita keluarkan bahu tu, apa namanya pun, itibak dari belah kanan ni, kemudian kita lalu, ya. Yang ini menghadap bahu kiri, menghadap Kaabah. Jangan kita sampai bahu tu teralih, ya. Bahu kiri seiring dengan Kaabah, ya. Sebab itu jangan tawaf pegang-pegang. Ya, baik. Seterusnya bertawaf berjalan dengan tujuan tawaf, bukan lain. Sunat 3 kali pusingan pertama tu disunatkan sa'i. Tapi saya tak sa'i lah, sebab kalau saya sa'i orang tertinggal pula jemaah. Mana pula ustaz ni sekarang. So kita jalan je lah. Benda tu sunat je. Yang penting jemaah clear. Sebab kalau mutawif ni dia yang pastikan jemaah tu dapat beribadah dengan sepenuh-penuhnya. Itu yang penting ya. Baik. Kemudian dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar, maksudnya dalam Masjidil Haram. Jangan tuan-tuan tawaf pula dekat Jeddah pergi tawaf. Mana nak mau itu? Ya, dalam Masjidil Haram
dan di luar Hijr Ismail. Jangan masuk dalam Hijr Ismail yang ada kotak tu, yang ada yang bulat tu. Yang itu tak sah tu. Sebab itu di dalam Kaabah. Baik, seterusnya tawaf pula, jenis-jenis tawaf. Ada tawaf rukun, ada tawaf qudum, ada tawaf sunat yang hari kita buat, ada tawaf tahiyatul bait, ada tawaf nazar, dan ada tawaf wada. Yang ini pun yang ini akan pertama, yang tawaf rukun dengan tawaf qudum disunatkan berniat tawaf berada di penjuru Hajarul Aswad sebelum mulakan. Bagi yang tawaf sunat, tawaf nazar, diwajibkan berniat berada di penjuru Hajarul Aswad. Kalau tawaf yang ni, maksudnya tawaf umrah ke tawaf apa, kita tak payah, pasal kita waktu kita niat dekat ihram tu kita dah niat sekali dah. So niatnya sunat je. Tapi kalau tawaf yang tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, tawaf nazar, tawaf wada' ni kita kena niat. Kalau terlupa tak sah tawaf tu. Faham tak? Maksudnya kalau macam kita nak buat umrah, kita dah niat umrah, dalam pakej umrah tu dah ada siap pakej niat tawaf. So sunat je. Ya, tuan-tuan ya? Faham ya? Baik, seterusnya ini gambar dia. Mula daripada Hajar Aswad, pusing 1, 2, 3, yang tu yang bulat tu yang Hijr Ismail. Jangan masuk dalam tu. Sebenarnya Kaabah bukannya bentuk petak, dia bentuk bulat macam tu. Dalam Hijr Ismail tu, Hijr Ismail kan dalam tu Kaabah tu sebenarnya dulu. Kerana dulu orang Arab dulu, mereka tak ada duit nak buat habis, mereka buat separuh. Maka Nabi kekalkan, Nabi tak tambah. Maka dalam tu, siapa yang dapat masuk dalam tu, dia dapat masuk dalam Kaabah. Jangan tuan-tuan tawaf, tuan-tuan pergi hulur tangan masuk dalam Hijr Ismail tu. Tak sah tawaf tuan-tuan. Ya, kerana kita dah masuk di dalam Kaabah. Ya, pusing ya. Apa lagi nak cerita ya? Baik, kita pusing tawaf. Sampai tu kita ni halah berdoa pada Allah Ta'ala. Apa namanya pun Bismillahi Allahu Akbar. Kita namanya pun lambai tangan tu. Pusing doa lah. Sampai daripada Hajar Aswad sampai ke Rukun Iraq tu, kalau saya lah secara peribadi, saya suka berdoa. Ya Allah, kawasan doa mustajab dekat Multazam tu, doa ya Allah, aku panjang kalau umur lah apa semua, umur rezeki apa semua. Kemudian lepas namanya pun Rukun Iraq tu saya berzikir. Zikirlah. Apa-apa zikirlah, subhanallah. Kemudian sampai di Rukun Syam, saya baca Al-Quran ataupun selawat. Bila sampai je Rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Sampai dekat Hajar Aswad, kita angkat tangan balik, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, boleh ya tuan-tuan? Okey, seterusnya senang je. Sunat-sunat tawaf jalan kaki. Ittiba'. Yang namanya pun yang nampak bau tu. Pakai kain ihram. Berlari-lari bagi lelaki, sa'i. Maksudnya 3 kali pusingan pertama tu. Istilam. Maksudnya sampai dekat tu istilam. Sebenarnya kita kena cium tu, tapi mana Hajar Aswad orang ramai, kita boleh kita Bismillah Allahu Akbar ya. Kemudian baca doa dan zikir. Kemudian turut 7 kali berturut-turut ya. Kalau batal wuduk berhenti kejap, tuan-tuan bawa lah penyembur tu, ambil semayang sambung balik ya. Kemudian tawaf dengan khusyuk, jangan menyembang orang. Tawaf betul-betul, jangan sembang orang. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, apa semua. Kemudian semayang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Selesai tu kita semayanglah sunat di belakang makam Ibrahim. Pun tak dapat juga pasal orang ramai. Kita lajak ke depan sikit. Kalau semayang belakang Ibrahim, kepala kita kena pijak dengan orang Arab. Ramai sangat orang. Kita tak boleh buat apa ya. Seterusnya, kesalahan ketika tawaf, nampak aurat, menyentuh Kaabah, ni jangan. Ya, pasal dalam Kaabah ni ada minyak wangi tuan-tuan. Batal pula umrah tuan-tuan. Terpesong niat ni kalau memang betul-betul
niat umrah tu nak cari orang, yang itu batal lah. Tapi kalau tengah tawaf tu, pak terfikir, maksudnya lintasan, mana suami aku? Yang tu dia maaf lah. Maksudnya, mana suami aku? Mana suami aku? Mana suami aku? Duk cari sampai 10 minit. Yang itu batal lah tawaf dia. Kalau sekadar lintasan, mana suami aku? Terus. Yang itu tak apa ya. Kemudian, menyentuh atau masuk hijri Ismail yang kita tunjuk tadi tu, tidak yakin 7 pusingan. Dia kena tambah. Kalau dah yakin 7, jangan kata tambah 8. Ya. Kemudian yang kelima, bahu kiri. Jangan tuan-tuan, ini Kaabah, tuan-tuan alih bahu tu. Cari orang ke, tengah tawaf, oh, apa khabar, ayuk, katanya. Mika alihkan bahu. Alih terus sampai membelakangi Kaabah. Batal tawaf. Jangan buat macam tu ya. Baik, seterusnya. Makruh ketika tawaf makan minum. Yang ni tak ada kot. Takkanlah tengah tawaf makan popcorn. Yang ni pun tak ada juga orang buat. Bercakap, jangan. Ya, bercakap, tawaf dan taknya orang. Tak, Mekah tu usahlah risau. Jumpa punya, dia nampak je macam ramai orang. Tapi sebenarnya ada je, usah risau. Ya, berdoa kuat-kuat, jangan. Macam golongan Indonesia dan juga Turki. Subhanallah, walhamdulillah. Kuat-kuat, sampai orang lain tak boleh doa. Ini dilarang, makruh ya. Kita perlahan-lahan je. Kemudian bercakap dengan telefon bimbit, tengah tawaf ambil video, sabarlah dulu. Dah habis tawaf lepas main sunat bakar Nabi Ibrahim, selfie lah banyak mana pun, tapi tengah tawaf jangan buat ya. Melakukan ramal lari. Apa yang dia nak kejar tak tahulah. Nak kata ada pertandingan jogging, tak ada. Habis 7 tu dia berambatnya. Yang ni pun tak sunnah juga. Kemudian menahan kentut. Kalau nak kentut-kentut je lah, jangan tahan daripada pusing pertama sampai ke 7. Habis 7 tu berat sekali. Merah je muka, pusing. Tak payah. Nak kentut-kentut bawa spray yang kecil tu. Bawa je spray yang kecil tu. Basuh muka, sambunglah balik. Bukannya mudah aja ibadah ni ya. Baik, selesai. Yang ni tak ada apa, yang ini multazam. Pintu Kaabah tu, antara pintu Kaabah tu Hajar Aswad, yang ni Syazrawan yang bawah tu. Ni pun tak ada apa jugalah, untuk sekasar pengetahuan sajalah sejarah. Kemudian kita ke Bukit Safa. Ini Mas'ah, tempat untuk kita bersaing ya. Naik Bukit Safa tu, kita pun nampak Bukit Safa. Sampai Bukit Safa tu, syarat sah sa'i dilakukan setelah sempurna tawaf. Dah kita buat tawaf, baru kita sa'i. Mula daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dia macam ni tau. Safa, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada apa ke namanya pun 7 kali. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mula di Safa, berakhir di Marwah. Ya. Baik. 7 kali. Yang ni pun tak ada masalah juga, boleh ikut mutawif. Ya, mutawif boleh ajar, tak ada masalah juga. Hendaklah beraja dinaik tu. Jangan separuh je. Naik sampai Bukit Safa, turun. Naik sampai apa ke namanya pun Bukit Marwah, turun. Ya. Kemudian tidak berniat melainkan niat sa'i. Yang ini pun rasa tak ada kot. Takkanlah apa nak niat sa'i, dia pergi niat nak pergi shopping pula. Dia ni pun mustahil juga ya. Baik. Yang ni gambar Bukit Safa. Subhanallah, rindu punya saya. Ya Allah ya Tuhanku, angkatlah COVID-19 ni segera. Rindu benar saya nak pergi Mekah. Subhanallah. Ni Bukit Safa ya. Subhanallah. Ya. Yang ni lampu hijau. Sampai atas lampu hijau tu, orang lelaki disunahkan sa'i. Bukannya lari laju ni, sa'i lari perlahan tu. Alah lari-lari ni sama macam laju jalan je. Nak ambil pahala je. Tapi kalau kita ada mak kita tengah berjalan, kalau tak boleh nak bersa'i, kita buat lompat-lompat sikit-sikit je. Jangan tinggal mak kita pula ya. Baik. Kemudian seterusnya, ini Bukit Marwah. Hanya bentuk dah lain sikit dah pasal dah rata tu. Tapi inilah lebih kurang gambar yang lama Bukit Marwah. Ini kiraan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Marwah. Senang aja. Senang.
Ya, baik, seterusnya. Sunat-sunat sa'i, keluar ke tempat sa'i melalui babus safa. Nanti mutawif akan masuk dekat situ lah. Mesti masuk. Sebab kalau tempat tawaf mesti naik kat situ je lah. Kemudian naik bukit Safa sampai anak kaki bukit. Ini mesti kita naik juga. Kemudian menghadap Kaabah beristislam. Ya, sampai dekat bukit Safa tu, kita akan ngadap ke Kaabah, kita akan berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nampak Kaabah tu? Itu kita doa, ya Tuanku, murahkan rezeki aku, panjangkan rezeki aku apa semua. Doa lah apa pun. Kalau nak poligami, doa lah poligami. Saya gurau je. Kemudian lari-lari anak sampai tempat lampu hijau tu berturut-turut. Kalau batal, mana ada air semayang, tak air semayang, apa sunat je kalau ada air semayang. Apa ke namanya? Kalau ada harga boleh minum kejap, ada air kat tepi tu. Berjalan kaki, berdoa, berzikir, baca ayat Quran dalam keadaan berwudu, sunat. Kalau kata terbatas tu, saya kata tu nak sedar, tuan-tuan bawa tu sembuh air tu, beli yang kecil punya tu, iaitu senang je, bicik je air mengalir, sapu sekali je, tak payahlah 3 kali, ya. So senang, mudah. Kita janganlah bawa sebaldi pula, mana nak ngangkutnya. Baik, seterusnya bercukur pula. Bagi lelaki disunatkan seluruh kepala, bagi wanita disunatkan apa ke namanya pun yang ujung tu suai jari 3 helai lah situ, rak sikit. Perempuan ni eloknya gunting dekat hotel lah. Ni kalau gunting dekat situ nampak aurat, ya. Kalau saya jemaah saya kata gunting kat hotel lah, jangan terlupa pula. Kalau lelaki jangan digunting pula, itu baru cukur, hilang pahala dia. Pergi cukur, jangan pergi cukur dekat yang 5 rial tu. 5 rial tu dia cukur sambil kepala tempat lain, dengan kepala sekali dicabut, tak ada lempar mati, ya. Maksudnya cukur yang ni yang ambil yang 10 rial tu, kalau nak mahal 30 rial atas tu dibuat elok-elok perlahan. Kalau saya nak yang atas 30 rial tu, yang tu dibuat perlahan, satu. Alah, berapa rial je pun, ya. Kalau yang ramai-ramai tu rak pulang lah. Saya tak adalah banyak duit, tapi kalau setakat nak 20 rial, tak nak kepala berdarah-darah, buat yang elok-elok kan. Baik, ya. Kemudian bagi lelaki botak licin disunatkan. Kalau kita dah tawaf kali pertama, tawaf kali kedua, umrah kali pertama, nak buat kali kedua, kepala udah botak, dilalukan sahaja pisau tu, ambil cukur lalukan je. Ya? Jangan diluku pula kepala tu, dah botak sakit pula. Saya gurau je, tuan-tuan. Mulakan gunting sebelah kanan dulu, ngadap kiblat sambil baca doa, tu disunatkan, ya. Baik, seterusnya boleh bercukur dan menggunting rambut sendiri. Rambut orang lain apabila telah sampai waktu cukur. Maksudnya yang afdalnya kita gunting rambut kita, kita potong kalau kita nak gunting lah. Kalau orang perempuan, kita gunting rambut kita dulu, baru kita gunting rambut orang, ya. Tapi kalau kita guntingkan rambut orang dulu pun tak ada masalah, tapi afdalnya kita buat kita sendiri. Kemudian ketika bergunting, jemaah hendaklah menjaga aurat. Kita kata buat dekat hotel, senang, tak payah dekat situ juga. Kemudian hunjung rambut juga dikira sah. Cuma afdal kita ambil 3 helai belah kanan, ngadap kiblat, itu sunnah, ya. Seterusnya tertib, maksudnya ikut turutan. Maka selesailah umrah kita. Boleh tanggal baju, bukanlah tanggal baju telanjang tu pula, tanggallah baju pakaian tu, pakai baju macam biasa. Dan bolehlah macam biasa nak makan nasi Arab ke, nak makan nasi kurma ke, bolehlah, tak ada masalah, ya. Lepas itu yang lain semua, umrah sunat, umrah badal, umrah nazar, yang ni boleh pergi ke Tanaim, Ji'rana, Hudaibiyah, yang ni Taif ke Hajar lah. Sampai dekat Masjidil Haram, kita tawaf macam biasa, pakai ihram, naik taksi, pergi ke yang paling dekat sekali Tanaim, lebih kurang 5 km. Sampai dekat Tanaim, niat ihram, sembahyang sunat apa semua, lepas itu patah balik, masuk Mekah, tawaf 7 kali, lepas itu pun pergi sa'i, lepas itu tahallul, selesai, ya. Sama ada sunat, badal ataupun nazar. Ni orang tak boleh tanya ni, kalau boleh tanya saya buka soalan ni, ya. Tawaf wada pula, kaedah dia sama macam tawaf biasa, sama aja.
Cuma tawaf wada' ni kita boleh pakai pakaian biasa. Ni tawaf kita nak balik Malaysia ataupun nak tinggal Mekah lah. Syarat sah tawaf tawaf sunat sama macam yang lain. Yang keempat pula dia berdoa supaya murah rezeki, minum air zam-zam semua macam itulah. Yang ini tawaf wada'. Dia sama aja macam tawaf lain cuma niat sahaja berbeza ya. Kemudian hukumnya wajib. Sebagian ulama, ada sebagian ulama kata tak. Tawaf wada' ni kena dilakukan apabila kita keluar daripada Mekah lebih daripada 2 marhalah 91 km. Kalau keluar daripada 91 km maka kena tawaf wada'. Tapi kita tak keluar pun, kalau pergi Taif pun kita naik van tu pun baru 20 km. So tak perlu tawaf wada' lah. Okey. Dikecualikan perempuan haid tak payah. Perempuan yang laki yang salasil baul, kencing tak lawas, orang yang berluka berdarah tak payah tawaf. Dipaksa meninggalkan Kaabah itu pun tak wajib juga. Takut ditinggalkan kawan, kita tawaf kawan udah tinggal, tak payah juga. Takut ada orang zalim, kalau ada lah kat Mekah tu. Takut orang minta hutang, takut keselamatan diri dan harta, tiada air ataupun debu. Kalau yang ke-9 ni maka tak wajiblah tawaf wada'. Okey, yang ni pun kita tengok pantang larang tawaf wada'. Dah tawaf wada', satu lagi ya. Terus ya. Pantang larang daripada shopping. Dah kita tawaf wada' tu, habis apa tu? Kita keluar daripada Masjidil Haram, dah tak boleh shopping dah. Maksudnya kita standby nak balik dah. Ya. Maksudnya tidak boleh lagi berehat bersantai dalam bilik hotel dah. Maksudnya keluar-keluar tu dah kemas-kemas barang, kita standby nak balik. Maksudnya kalau berehat itu bukan wada' namanya. Itu nak tidur. Wada' ni memang kita tengah tunggu beh. Okey, mengambil gambar, maksudnya ada sebagai ulama kata boleh. Sebelum tawaf wada' tu boleh. Kalau ambil 1-2 gambar yang ada dalam ni kata tak boleh langsung. Kalau tanya saya boleh lah, dah tawaf wada' tu ambil lah 1-2 gambar boleh lagi untuk last. Last itulah sikit-sikit lah, janganlah sampai posting sana sini, nyorongin sana sini, buat TikTok pula, itu tak payahlah. Sikit-sikit boleh lagi. Bersedekah tak boleh. Keluar daripada tawaf wada' tu cari orang tak boleh. Tapi kalau orang datang bagi tak apa. Dan tidak boleh tunggu solat fardu. Maksudnya keluarlah. Melainkan tuan-tuan dengan Allahu Akbar, baru boleh masuk. Lepas tawaf wada' tak boleh iktikaf. Keluar terus. Melainkan dengar azan, semayang kejap. Ya. Kalau dengar azan, tapi bus on the way, jangan. Sekarang pasal kau tahu lah, bas ni, kalau bas di sana, kalau dah masuk, dia tak boleh tunggu pasal terlampau padat. Nanti bas tu terpaksa jalan, udah miss perjalanan kita pula. So, kalau darurat, tak apalah kita tinggalkan jemaah tu ya. Semayang jemaah tu ya. Okey, pantang larang tawaf wada', yang boleh dilakukan selepas tawaf wada', solat sunat tawaf, minum air zam-zam. Ini ya, semayang sunat fardu kalau muazzin laung, minum makan sekadar keperluan, buang air kecil. Takkanlah tak boleh nak berak pula. Lepas apa namanya pun tawaf wada' tu, ada ustaz kata, tak boleh berak, mati dia nak sampai kat Malaysia. Berapa jam tu nak tahan berak tu ya. Contohnya beli makan minum boleh lah. Kemudian kalau membeli slipper yang hilang boleh, tapi shopping tak boleh. Ya. Okey, seterusnya khidmat, yang ni tak ada apa. Yang ini pun tak ada apa juga, nombor telefon saya. Jadi Allahu Ta'ala a'lam. Habislah kita, udah sampai pukul 4 suku. Bajetnya pukul 4. Jadi saya rasa takat itulah perah saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang tidak datang daripada kelemahan saya sebagai seorang ustaz yang biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cik Najiha. Cik Najiha. Okey, ya Ustaz. Terima kasih banyak ya Ustaz. Segala ilmu yang disampaikan, semoga bermanfaatlah kepada kita, kepada semua penonton yang tengok kita punya live untuk kursus umrah online pada hari ini.
Terima kasihlah mana yang like, yang share juga kita punya live ni, dan jumpa lagi untuk next kursus umrah online insya-Allah untuk bulan hadapan. Okey. Okey. Itu sajalah. Saya Terima boleh kasih tekan banyak lift ya? Ustaz. Assalamualaikum. Saya boleh tekan butang lift ni? Ya? Okey, Assalamualaikum Okey, warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.